Kelahiran dan kepribadian beliau dilahirkan di sebuah kampung yang bernama Punggul yang terletak di daerah Legek Rangit dalam wilayah Naratiwa pada 14 Syaban 1366 bersama 3 Julai atau 3 bulan Rakatakum 1947. Beliau mendapat pendidikan awal dari kedua orang tuanya yang faqih dalam bidang agama ketika berusia 10 tahun. Keluarga beliau telah berpindah ke kampung Lubuk Esung, kampung ayahnya yang tidak berapa jauh daripada kampung Punggul. Di sana beliau telah mula belajar ilmu agama dan diasuh sendiri oleh bapa saudaranya, mula belajar ilmu oleh bapa saudaranya yang bernama Zakaria bin Ahmad, seorang murid daripada Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki yang alim dalam bidang fiqh dan juga tasawuf. Dibesarkan dalam persekitaran ahli ilmu, ia berperan membentuk pribadi beliau sebagai seorang pencinta ilmu. Jiwa dan tingkah laku beliau dibentuk oleh ayah tercinta. Hal ini mendorong beliau untuk bersungguh-sungguh belajar ilmu agama dari ayahnya dan ulama-ulama yang berada di Fatani Darussalam. Beliau membesar sebagai kanak-kanak yang lain, tetapi kecerdasan dan kepintaran beliau tampak jelas berbeza jika dibandingkan dengan mereka yang sesuainya pada masa itu. Pada suatu hari beliau bersama ibunya pergi menziarahi kampung halaman nenek moyang beliau di Teluk Manu. Di sana beliau telah bertemu dengan seorang wali Allah. Wali tersebut berkata, selepas ini kambing tak akan datang lagi ke Teluk Manu dan semua akan pergi ke Punggul. Maksudnya manusia akan berbondong-bondong menimba ilmu di Punggul, yang mana sebelumnya gedung ilmu agama berpusat di Teluk Manu. Kata-kata wali Allah ini menjadi kenyataan. Kemudian selepas Bapa Abdul Aziz mula buka majlis pengajian beliau sendiri di Pondok Punggul, ternyata puluhan ribu manusia datang menghadiri majlis beliau dan menjadi tumpuan orang ramai. Pendidikan, ayah beliau tidak lupa untuk memasukkan anaknya di lembaga pendidikan agama, dimulai dari maktab taklim Al-Quran. Di sana beliau belajar membaca Al-Quran dan tajwid sehingga beliau mahir membaca Al-Quran. Di samping itu beliau turut mengikuti pengajian sekolah kerajaan sehingga lulus kelas 4. Sekolah dasar beliau telah belajar menulis dan membaca dalam bahasa Siam. Seterusnya beliau belajar di Ma'had Nahdlatus Sunnah di Fatani. Di ma'had ini beliau telah belajar berbagai disiplin ilmu seperti ilmu nahwu, ilmu saraf, fiqh, tauhid, tasawuf dan lain-lain. Kesungguhan beliau untuk menuntut ilmu agama amat tinggi hingga beliau berazam melanjutkan pelajarannya di Makkah Al-Mukarramah. Keinginan ini turut diinspirasi daripada banyaknya ahli ilmu Fatani yang telah berangkat ke Makkah bagi tujuan tersebut. Ketika berusia 21 tahun, pengajian dan cita-cita beliau untuk ke Mekah tertangguh sementara. Ini kerana beliau telah diundi untuk menjadi tentera. Di negara Thailand, warga negara yang berusia 21 tahun wajib diundi dan sesiapa yang terpilih wajib berkhidmat selama 2 tahun di dalam tentera. Semasa beliau berkhidmat di dalam tentera, beliau telah ditawarkan untuk menjawat jawatan yang lebih tinggi disebabkan oleh ketokohan dan kepintaran yang dimiliki oleh beliau. Namun tawaran tersebut ditolak kerana beliau ingin meneruskan cita-cita berangkat ke Makkah bagi mendalami ilmu agama. Keberkatan ke Makkah sudah menjadi kebiasaan bagi para penuntut ilmu dari Fatani untuk mendalami ilmu agama di Makkahul Mukarramah yang terkenal sebagai gedung ilmu sejak dari zaman Syekh Daud Al-Fatani lagi. Maka Makkah merupakan gedung dan pusat ilmu bagi para penuntut ilmu dari seluruh dunia ketika itu.
Inilah yang mendorong beliau begitu bersemangat untuk ke Mekah dan bagi mengikut jejak langkah ulama-ulama Fatani yang terkenal pada masa dahulu. Pada tahun 1969 Misri, ketika beliau berumur 23 tahun, beliau bagi tujuan melanjutkan pengajian agama ke Mekah. Kedua orang tua beliau telah mengorbankan sejumlah harta mereka untuk menyediakan dana bagi pembelanjaan pengajian dan tambang beliau ke Mekah. Akhirnya beliau telah berangkat ke tanah suci Mekah yang berkah. Selesai melaksanakan ibadah haji dan umrah serta menziarah Rasulullah SAW, maka beliau telah kembali ke Mekah dan menetap di sana. Beliau kemudiannya melanjutkan pengajian beliau di Madrasah As-Saulatiyah ke tingkatan Thanawiyah. Di sana beliau begitu tekun meneruskan pengajian sehingga selesai. Kemudian beliau melanjutkan pengajian ke Madrasah Darul Ulum Makkah ke tingkatan aliyah ijazah. Ketika itu mudir pusat pengajian tersebut adalah Al-Muhaddis Al-Musnid Dunia Syekh Muhammad Yasin Fadani. Namun kerana merasakan masih tidak cukup dengan ilmu yang diperolehi oleh beliau, turut mengikut halaqah-halaqah pengajian ulama-ulama besar yang berada di Makkah. Beliau melazimi menghadiri majlis-majlis ilmu As-Sayyid Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hazani, Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashad Al-Maliki dan lain-lainnya. Walaupun telah bertahun-tahun menuntut ilmu agama, kehausan terhadap ilmu agama menyebabkan beliau terus menuntut ilmu kepada anak guru beliau, yaitu Al-Muhaddis Al-Syekh Al-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hazani. Tawaddu'nya beliau dalam menuntut ilmu tetap mencari ulama-ulama untuk menambah ilmu yang ada walaupun sudah memiliki ilmu yang cukup untuk bergelar seorang ulama. Antara guru-guru beliau adalah seperti berikut: Wan Ahmad Asy-Syafi'i bin Ahmad, yaitu ayah beliau. Yang kedua As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hazani. Yang ketiga Syekh Muhammad Amin Qutubi. Yang keempat Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashad Al-Maliki Al-Makki. Yang kelima Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Yang keenam Syekh Ismail bin Zain Al-Yamani. Yang ketujuh Syekh Abdullah bin Sa'id Al-Lahdi. Yang kedelapan Syekh Awad Al-Mankusi Al-Zabidi. Yang kesembilan Syekh Abdul Hamid Al-Banjari. Yang ke-10 Syekh Abdul Karim Al-Banjari. Yang ke-11 Syekh Abdul Fattah Hussein Rawa. Yang ke-12 Syekh Zakaria bin Abdullah Mila. Yang ke-13 Syekh Hussein As-Siraji. Yang ke-14 bapa saudara beliau yaitu Wan Zakaria bin Ahmad menerima tarekat Syatariyah. Dan yang ke-15 Al-Habib Abu Bakar Al-Attas Al-Habsyi. Dan yang ke-16 Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf. Dan yang ke-17 Al-Habib Ahmad Mashmur bin Taha Al-Haddad. Yang ke-18 Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Syekh Futuh beliau. Yang ke-19 Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Yang ke-19 Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Yang ke-20 Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Yang ke-21 Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Dan masih banyak lagi ulama-ulama yang beliau luangkan wasa untuk berziarah dan menerima ijazah dalam beberapa bidang ilmu. Kembali ke tanah air setelah selama 23 tahun menetap di Mekah, maka pada tahun 1992 bersama 1412 Hijrah beliau telah pulang ke Fatani. Beliau mulai berfikir untuk mendirikan sebuah pondok pengajian agama di Menado, Naratiba. Pada tahun 1993 beliau mendirikan sebuah pondok pengajian yang bernama Al-Muassasah Al-Thaqafah Al-Islamiyah Al-Ahliyah. Pada awalnya beliau mengajar mengikut kaedah sistem halaqah tradisional seperti ulama-ulama Fatani yang terdahulu. Namun disebabkan ada sebahagian daripada pelajar beliau yang buta huruf, beliau merubah sistem pondok itu kepada sistem pondok moden, yaitu menggunakan sistem dua aliran, yaitu menggabungkan sistem akademik dan sistem agama. Beliau turut menyumbang tenaga dalam organisasi ulama Fatani untuk memperkasakan peranan ulama.
Beliau kemudiannya menumbuhkan satu organisasi Perhimpunan Ulama Fatani yang nama Jamiatul Ulama Fatani. Dengan sistem talaki syekh-syekh, ulama belajar dengan yang lebih senior, yang dia lebih tua. Disebabkan peranan beliau yang aktif sebagai ketua ulama Fatani pada masa itu, beliau telah menerima tekanan dan sekatan daripada pemerintah Thailand pada masa itu. Beliau turut menghadapi berbagai ancaman serta beberapa usaha menangkap dan membunuh beliau. Pada tahun 2004, atas arahan murabbi guru rohani beliau, yaitu Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat, dan pesanan daripada sahabat beliau, yaitu Wali Aziz Mamet, beliau telah berhijrah ke Malaysia dan meninggalkan negeri yang tercinta. Beliau juga diharapkan kembali ke Thailand selama 5 tahun pada berakhir 2011. Dakwah di Malaysia serta hubungan dengan ulama-ulama yang lain. Negeri Kelantan menjadi negeri pilihan beliau untuk menentang dan mengajar ilmu agama. Ramai penuntut ilmu yang mengambil istifadah dan ilmu daripada beliau. Beliau juga menjadi tempat rujukan dalam permasalahan agama oleh ramai pihak. Beliau turut mengajar dan berdakwah di Johor, Kemaman, Terengganu, Cerating, Pahang dan Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur, beliau telah mengajar di Majlis Pengajian Bar Alawi Kuala Lumpur dan juga di Khazanah Fataniyah. Di sini beliau menekankan peranan kitab-kitab turas kalangan ulama Nusantara yang begitu berharga supaya terus dipertahankan oleh generasi-generasi kemudian. Beliau turut menebarkan ilmunya di sekitar Kuala Lumpur dan anak muridnya datang dari seluruh pelosok Malaysia. Beliau juga sangat menekankan peranan ilmu tasawuf dalam membentuk peribadi dan akhlak umat ini. Selanjutnya beliau menerapkan konsep pentarbiahan akhlak dan rohani kepada murid-murid beliau secara am dan juga secara khusus. Beliau sendiri telah berguru dengan beberapa orang yang arif billah dalam bidang tasawuf. Di antaranya adalah Kiai Saleh Awang Besar Mekah, Syekh Alawi Mekah, Bapa Hasan Ta'ayuh Bukit, Kuala Kawe, Naratibat, Habib Ali Solo, Habib Ali Ja'far Al-Idrus Batu Pahat dan Habib Alwi Surabaya. Di samping itu beliau turut berdamping dengan beberapa orang sahabat di Kelantan yang mahir dalam bidang tasawuf. Di antaranya Ustaz Mustafa Giasi, Pak Su Musa Tupat, Tok Ayah Mak Duda Baku, Haji Ismail Tahu Lima, Pak Sumi Gunung, Syekh Datuk Murtada Negeri Sembilan dan lain-lainnya. Beliau turut mempunyai hubungan yang baik dengan ulama-ulama antara bangsa dari kalangan ulama Ahlul Bait daripada Yaman, Mesir, Mekah, Madinah, Indonesia dan lain-lain. Dalam masa yang sama, beliau turut mendapat penghormatan dari ulama yang berlainan firqah, sehingga beliau pernah dikunjungi oleh ulama-ulama Syiah yang bertaraf Ayatullah dari Tehran dan juga golongan orientalis antara bangsa, Sami, Buddha dan lain-lain. Di samping itu juga beliau turut mempunyai hubungan rapat dengan syekh-syekh tariqah dan ulama-ulama lain seperti Syekh Nazim Al-Haqqani, Naqsyabandi Al-Haqqani, Syekh Yusuf Bukhor Syadiliyah, Syekh Murtada Ahmadiyah Idrisiyah, Habib Salim Asy-Syatiri, Habib Zain Sumed, Habib Umar bin Hafid, Habib Umar Al-Jufri Madinah dan sebagainya. Beliau juga mempunyai hubungan yang baik dengan pertubuhan As-Sofwa Indonesia, yang mana ia merupakan satu badan alumni murid-murid Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang berpusat di Mekah. Dalam masa yang sama, beliau turut bersahabat karib dengan Tuan Haji Yaakob yang mati 5 hari lepas, Haji Yaakob, dan ayahnya Haji Amir Shah Alam yang juga merupakan anak angkat kepada Abu Yasir Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau amat menekankan pentingnya penyatuan umat dan menggalakkan permusuhan sesama umat Islam walaupun berbeza dari segi firqah dan pandangan. Beliau turut berperanan menyiapkan pelajar-pelajar terutama daripada Thailand untuk dihantar ke luar negeri bagi menuntut ilmu agama, untuk sebagai persediaan untuk membentuk barisan pelapis ulama pada masa akan datang. Beliau turut mengasas idea perhubungan penubuhan beberapa buah pondok dan madrasah di Johor, Kemaman, Kok Kapok dan Kuat.
kembali semula ke Thailand. Setelah menghabiskan beberapa tahun berdakwah di Malaysia, beliau berazam untuk kembali semula ke Thailand dan meneruskan aktiviti dakwah di sana. Pada tahun 2010, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau telah memilih kampung Kukapok, daerah Takbai dalam wilayah Narathiwat sebagai tempat untuk beliau mendirikan sebuah zawiyah dengan bantuan dan galakan oleh sahabat beliau, yaitu Habib Umar Al-Jufri Madinah, serta sumbangan dari dermawan yang lain. Beliau mula mendirikan zawiyah ini. Pada tahun 2012, zawiyah tersebut mula dibuka secara rasminya. Beliau telah meminta Al-Habib Umar bin Hafid untuk memberikan nama kepada zawiyah tersebut. Habib Umar kemudian telah memberikan nama ribat tersebut dengan nama Badrut Taman. Zawiyah ini dibangunkan khusus untuk memberikan tarbiyah rohani dan pendidikan akhlak kepada murid-murid beliau. Pada setiap Ramadan, zawiyah ini memainkan peranan yang penting untuk mendidikkan murid-murid beliau dalam menjalankan perintah agama, mengikut manhaj Islam yang sebenar dan menjadikan tasawuf sebagai tujuan tunjang utamanya. Beliau juga membuka zawiyah ini untuk memberi peluang kepada semua orang yang ingin mendapatkan pendidikan dalam bidang tasawuf, seterusnya membersihkan rohani dan memperbaiki akhlak mereka. Daurah dan tarbiyah khusus di sepanjang bulan Ramadan telah berjaya dilakukan pada tahun 2012 dan 2013 di Ribat ini. Sebelum adanya zawiyah ini, daurah Ramadan ada dilakukan di rumah kediaman beliau di Wakah Cik Ye, Kelantan, pada tahun 2010 dan 2011. Antara pengisian di dalam daurah Ramadan ialah pengajian kitab secara bertalaki, tazkirah majlis khatam Al-Quran selepas subuh dan asar, salat tarawih dan witir, qiyamul lail, serta setiap murid juga diarahkan untuk melakukan amalan berzikir, bersalawat dan lain-lain lagi bagi tujuan membersihkan rohani. Pada masa-masa tertentu juga beliau akan menjalankan daurah khusus untuk menyampaikan ilmu kepada murid-murid beliau dari masa ke masa. Dalam masa yang sama, beliau juga turut memainkan peranan penting di dalam organisasi ulama Fatani. Beliau menyumbangkan buah pikiran, usaha dan tenaga beliau untuk memperkukuhkan persatuan ulama Fatani, yang mana sebelum ini ia diibaratkan sebagai kapal tanpa nakoda pada masa itu. Pulang ke rahmatullah, setelah sekian lama mengabdikan dirinya untuk berdakwah, mengajar dan mendidik dengan penuh keikhlasan, beliau telah jatuh sakit lalu menghembus nafas terakhirnya di Hospital SUSM Kubekriye, Kelantan pada 6 April 2014 bersama 7 Jamadil Akhir 1435 Hijrah. Pada penghujung hayatnya, beliau menekankan pentingnya pembersihan rohani melalui jalan tasawuf, dan beliau sendiri berpegang kepada tarekat. Beliau juga turut berpesan kepada murid-murid beliau untuk beramal dan bertarekat ini. Antara kata-kata dan pesannya terakhir beliau yang sering diungkapkan adalah jangan takut selain Allah, jangan harap selain Allah, jangan cari selain Allah, dan betulkan lisan, hati dan perbuatan dalam setiap tindakan. Berita kewafatan beliau ini tersebar ke seluruh dunia Islam, dan ia merupakan satu kehilangan yang besar kepada umat di zaman ini. Beliau merupakan seorang ulama sufi yang alim dan lagi abid dan mujahid, yang sangat tawadhu, istiqamah, tegas dan berani dan ikhlas dalam mempertahankan kedaulatan dan kesucian agama Islam. Beliau dikebumikan di sisi kediaman beliau di kampung Kukapok, Ribat Badrut Tamam, sesuai dengan wasiat beliau semasa hidupnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencucurkan rahmat dan maghfirah kepada guru kita Syekh Wan Abdul Aziz bin Syafi'i bin Ahmad bin Muhammad Al-Fatani. Al-Fatihah.